Okay, done. Alright, so okay, sebelum kita start, saya nak perkenalkan diri lah. Okay, mungkin ada yang baru kan, first time. So saya boleh panggil Cikgu Hafiz. Okay, Hafiz lah. Okay, nama saya. Yang mana saya merupakan student personal coaching Tok Mat. Okay, dan Tok Mat amanahkan saya lah untuk ajar ilmu ni kepada korang. Harapannya satu je, supaya korang pandai trade sampai korang boleh bagi signal untuk diri sendiri. So maksudnya kita follow signal, make sure kita tahu reason entry, okay, kenapa kita buy, kenapa kita sell, and hopefully mana tahu kan korang nanti korang nak provide signal ke, kita akan ajar sampai korang pandai. So bukan signal semata, okay, kita wujudkan education yang mana setiap minggu, okay, kita dah ada buat berapa kelas? 2 ke 3 kelas before ni. So insyaAllah lepas ni kita akan buat weekly. Maksudnya setiap minggu kita akan ada kelas untuk kita recap apa yang terjadi dekat market, macam mana, kenapa kita sell, kenapa kita buy, okay. So before kita start, saya nak korang ready dan ada buku, okay, make sure ada buku. Ada buku dan ada air supaya korang tak mengantuk. Yang ni ketiga, alright, okay, thank you. So, saya nak tengok sikit before saya start, berapa ramai yang dah ready pada malam ni? Okay, nak tengok sikit. Ready. Okay, Alhamdulillah. Alright, so kita start. Okay, saya tak nak buang masa sebab masa tu berharga. Okay, so saya nak bagi tahu korang topik malam ni. Apa topik yang kita akan belajar pada malam ni? Okay, first kali adalah kita akan masuk tentang multi time frame. Okay, mungkin ada yang baru yang tak pernah tahu, okay, apa tu multi time frame. Okay, and then kita akan ajar engulfing. Okay, dan yang ketiga adalah money management. So ini main topik kita. Main topik kita pada malam ni. Tapi nanti kita akan tengok juga berkenaan dengan SNR, kita akan recap balik yang last week punya dengan market lah. Alright. So before tu saya punya chat tak sampai. Okay. Memang saya buka chat untuk saya je baca. Okay. Sebab nanti korang serabut chat banyak sangat. Okay. Jangan risau. Tak apa. Saya memang nampak chat korang. Okay. So untuk multi time frame. Alright. Untuk multi time frame, kita akan masuk first topik kita. Alright. So nanti kalau korang ada soalan, korang tanya dekat Q&A. Jangan spam, okay? Okay. So first kali adalah topik multiple time frame. Okay. Apa tu multiple time frame? So kalau kita tengok kan, kalau kita tengok chart, ini untuk yang barulah, okay? Yang baru. So kita nampak kan, kita ada monthly, kita ada weekly. Alright. Kita ada daily, H4, H1, M30 sampailah M1. So apa benda ni kan? Macam mana kita nak gunakan? Alright. So pada malam ni saya akan jelaskanlah apa tu multi time frame dan macam mana kita nak gunakan. Okay. Maksudnya macam mana kita nak refer multi time frame ni. Alright. Okay. So first kali adalah kita kena tahu. Okay. Kalau korang scroll education channel kan, topik ni ada juga yang antara yang terawal lah. Okay. Yang mana dia explain tentang swing trader. Apa tu swing trader? Apa tu intraday? Apa tu scalping kan? So first kali adalah kita kena tahu trader ni ada tiga jenis. Okay, first kali adalah swing trader. Swing trader ni normally dia hold lama lah, okay? Hold lama, berminggu, berbulan, okay? And then kita ada intraday. Intraday ni biasa sehari dia dah ambil dia punya profit, okay? Dan kita ada scalper. Scalper ni mungkin macam korang lah, mungkin ada korang yang lebih suka scalper kan, 20 pip, 30 pips, terus ambil take profit kan. So first kali adalah korang kena decide ataupun korang kena tahu diri korang yang mana. Okay.
diri korang yang mana. Ada setup yang daripada intraday boleh jadi swing. Okey. Daripada korang scalping, setup scalping boleh intraday. Okey. So tapi korang kena decide lah. Korang ni jenis yang mana. Kalau korang tak boleh kawal emosi, maksudnya korang ni asyik nak close je. Maksudnya mungkin korang ni jenis scalper, kan? 20 pip, 30 pip terus korang nak ambil. Okey, nak secure korang punya profit. Tak ada masalah. Okey, janji korang tahu korang ni jenis trader yang mana. Okey, first sekali kita dah tahu ada 3 jenis trader. Okey, and then kita kena tahu juga, okey, multiple time frame ni terbahagi kepada 3. Yang pertama adalah FTF. Apa tu FTF? FTF adalah father time frame. Maksudnya ayah lah, okey. And then yang kedua adalah mother time frame. Dan yang ketiga adalah ni untuk korang senang faham baby time frame. So saya ringkaskan macam ni supaya korang faham. Okay, first father time frame tu apa? Okay, father time frame terdiri daripada monthly, weekly dan daily. Mother time frame pula H4, H1 dan M30. Okay. So baby time frame pula apa? Baby time frame saya itulah M15, M5 dan M1. First time dengar father mother. Okay, ini sebab senang kan? Senang. Sebab apa? Kenapa father mother baby? Ini analoginya. Sebab father ni adalah father ni adalah ketua keluarga. Okay. Father ni adalah ketua keluarga. Dia yang paling besar. So kita ada mother. Okay. Mak kita. Sekejap. Okay. Then kita ada baby kan. Okay. So father ni adalah ketua keluarga. So apa-apa pun kita kena dengar cakap ayah kan. Macam mak pun kena dengar cakap ayah. Betul tak? So ini analoginya. Okay. So monthly, weekly, daily ni apa? Inilah selalu kalau kita nak tengok. Kita nak tengok. Sekejap. Kita nak tengok direction. Okay. Direction. Biasa kalau korang tengok direction, kita akan buka daily. Kita akan tengok weekly. Okay. So baru kita tahu direction ni sell ke, buy ke. Okay. And then kita ada, lepas direction, kita ada decision. Okay. Ni adalah decision kita. Mother time frame adalah decision. Sama ada kita nak buat keputusan lah. Okay. Kita nak buy ke, kita nak sell. Okay. And then ni adalah confirmation kita. Right. Okay. So dekat mana nak entry? Entry di sini. Baby time frame. Okay. Sebab kalau korang tengok entry before ni, kalau kita tunjuk contoh, kita akan buka M5, M1. Okay. Ada setup M1, ada setup rahsia dekat M1, M5, terus entry. Okay. So ini yang pertama yang korang kena faham. Okay. So kejap lagi kita tunjuk dekat chat. Ni saya nak korang belajar teori je dulu. Okay. So lepas kita dah faham mother time frame, father time frame, baby time frame. So ada yang tak faham juga. Okay. Tentang entry dan exit. Ini sangat penting. Ada orang yang dia tahu. Okay, dia tahu nak entry. Tapi dia tak tahu nak keluar kat mana. Keluar maksudnya apa? Dia tak tahu dia nak take profit. Dia tak tahu nak apa, cut loss. Okay. Alright. Dia tak tahu. Contohnya, okay, sebagai contoh. Kalau kita entry di M15, exit kita pun mesti di M15. Maksudnya time frame yang sama. Okay. Maksudnya time frame yang sama. And then kalau kita entry di H1, okay, exit kita pun H1. Okay. And then kalau kita entry, bukan entry lah, maksudnya kita punya setup kita adalah weekly, exit kita pun weekly. Ni macam swing lah, kan? Swing trader. Biasa dia akan refer daily ataupun weekly. So korang kena faham. Jadi kita tengok, okay, sebagai contoh kat sini,
kan? Kita ambil satu setup. Okey. Tengok satu setup kat sini. Kita ambil yang dah berlaku kan. Sekejap kat sini. Okay. Alright, ni contoh. Sekejap kita ambil yang lain lah. Okey. Ini contoh. Contohnya ni adalah time frame M apa? M15. M15 tu yang kategori apa? Kategori baby time frame. So bila kita entry di M15 sebagai contoh sebagai contoh kita entry cell dekat sini. Okey, cell. Okey, reason je mungkin kita tengok resistance sini. Ini contoh contoh. Kita katakan sini ada resistance. Right, katakan kita cell. Ni dekat hujung shadow ni kita masuk entry cell. So TP kita dekat mana? Exit kita dekat mana? So kalau cell, TP kita akan cari nearest support. Okey, ni untuk cell. Kalau buy pula, TP buy, kita akan cari nearest resistance. Okey. Faham So macam mana kita nak tahu nearest support? Okey. Kita tengok kat sini. Kita buka je line chart. Okey. Sekarang ni kita belajar tanda support. Alright. Sini ada support. Previous support lah maksudnya. Sini ada support. Sini ada support. Dan sini sini pun ada support. Okey. Katakan kita entry dekat sini. Okey, kita entry dekat sini. So TP kita adalah first. Okey, sorry, sini ada support lagi. Okay. So TP first kita, contoh kita nak ambil sini first. Okey, dia break. Ambil tengok sini kiri pula. Break lagi. Kiri pula. Okey, break lagi. Kiri lagi. And then lastnya dekat mana? Support dekat sini. Korang perasan tak? Lepas je habis ni dia terus terjun. Okey. Walaupun dia terjun daripada atas tapi dia smooth lah dekat sini. Nampak tak? Kalau kita tengok sekejap tengok. Okay. Right. So ini adalah dia punya last tadi. Okay, before dia turun bawah kan. Oh ni ada lagi. Dekat M1 ada lagi sini support. So dia akan react dulu lah. Nampak? So waktu dia terjun, tengok waktu dia terjun, dia akan react dulu dekat kita punya support. Dekat sini ada support. Okay. So dia terjun, dia akan react dulu. Nampak tak? Dia akan react. Sebab tu kita ambil support sebagai kita punya TP cell. Okay, and then last support dekat mana? 15. Last support adalah di sini. So ini adalah last TP kita. Okay, last TP kita. So maksudnya mungkin ada yang tanya, macam mana nak hold? Macam mana nak exit? Okay, senang je. Okay, senang saja. Kita tengok. Support sini, dia reject ke tak? Kalau ni maksudnya dia reject. So dia reject, kita terus ambil TP. Okay. Kalau dia break, maksudnya dia break, kita boleh hold. Ini confirmation kita. So nak hold sampai mana? Contoh kalau dia break. Kalau dia break, kita nak hold sampai mana? Kita akan hold sampai the next support. The next support dekat mana? The next support dekat bawah ni. Okay. Sebelum sampai TP, kita kena ubah dari TP asal ke? Okay. Soalan yang
bagus dan menarik. Alright. Contohnya, okey. Contohnya korang masuk 2 entry ataupun 3 entry. Katakan kat sini Jom. Katakan dekat sini. Korang masuk 3 layer lah. Okey, 3 layer ataupun 3 entry. 3 entry. So, macam mana nak buat? Mungkin first TP adalah first layer korang. Okey, ataupun dekat sini second layer punya TP. Last sekali, satu lagi layer korang hold lah sampai last TP. Third layer. Okey. Contoh kalau single entry pula macam mana? Contoh kalau korang entry lot 1. Korang boleh close half kan? Tahu tak macam mana nak close half? Nanti korang kena cari sendiri macam mana. Okay? Saya tak nak ajar semua. Kalau contoh korang masuk lot 1, korang boleh close 0.5 dulu. Selebihnya korang hold lah. Okay? Faham Maksudnya korang close half, hold ada half. Okay? So far faham tak? Saya nak tengok dekat komen. So far faham tak? Faham Faham. Okey, ada yang tanya pasal TP. Okey, ni last saya ulang sebelum kita masuk topik yang lain. Macam mana kita nak ambil TP? Okey. Ni tadi kita tunjuk sell kan. So sekarang ni kita nak tengok buy. Okey. Sekarang ni kita nak tengok TP buy. Alright. So sekejap saya tengah cari satu setup. Okey. Kat sini. Okey. So sini kita tengok contoh. Tadi sell, okey? Tadi sell. Sekarang ni kita nak tunjuk buy. Contohnya korang buy di sini. Buy. So TP dekat mana? So TP adalah nearest R. Nearest resistance dekat left, kiri. Okay, kiri yang pertama. Okay, contoh kita tengok kat sini. Ni adalah entry kita. Nearest resistance kat mana? Ni nearest resistance. Dan lagi ni nearest resistance. Okey, lagi ni nearest resistance dan last resistance kita. Okey. So, kalau kita buy, okey, ni saya nak korang faham sebab ada yang tak tahu nak cari TP lagi. Okey. Sekejap So, kata kita buy kat sini. Ni adalah R yang pertama. Okey, ni R2, R3, R4. So nampak tak? Bila buy dia naik sini, kita dah TP1. Sebab dia akan react kat sini. Dia naik, dia tembus TP2. Dia naik, dia akan react juga dekat resistance yang ketiga. Mesti dia akan react punya. Okay, so ni TP3. Ikut korang lah. Dia naik sampai sini, ni TP4. Okay, faham Okay, so kita tengok. Gold Oh, gold dah junam Gold dah junam 90 pips daripada entry sini. Lebih kat 100 pip. Okey. Dah junam pada yang Tok Mat bagi entry sell. Alright. So sama juga.
Okey, macam ni. So kita belajar live. Alright. So ini adalah support. Ini adalah support. So sini ada lagi tak support? Sini ada support. Next support sini. So kalau price nak react, dia akan react di support. Sini. Sini. Sini dan sini. Maksudnya kalau break ni dia nak ke mana? Dia nak ke sini ataupun dia nak ke sini. Nampak tak? Okey. Faham tak? So far korang dapat tangkap tak pembelajaran kita pada malam ni? Ni baru introduction multiple time frame dan kita selit sikit macam mana nak ambil TP. Dapat faham, clear. Okay, alhamdulillah. Alright. So macam tu lah kalau korang nak hold. Okay. Kalau dia dah break support, apa? Dia mesti cari next support. Support yang baru. Support yang baru kita nak tengok dekat mana? Kita akan tengok first left. Kiri yang pertama. So kiri ni ada tak support? Sini tak ada. Okay, sini tak ada. So kalau dia break, dia akan ke next support. Sini ada tak support? Okay, sini adalah shadow sikit. Okay. Next support yang strong sikit dekat sini. Nampak tak? Dia junam lagi. Kita tengok dia react tak dekat support kita. Kalau kita tengok di M1. Okay, sekejap Nampak tak? Dia terus react. Okay, kalau momentum macam ni, mesti akan junam lagi. Okay, faham So kita nak move kepada next topic. Boleh tak? Nampak dia dah break. Okay. Faham tak? Korang clear tak? Okay, so hopefully lepas kelas malam ni korang dah tahu bila korang entry, bila korang nak hold, bila korang nak take profit. Clear, okay? Clear, alhamdulillah. Alright, okay? Alright. So goal ni kalau korang tengok, dia break ni mesti dia akan ke bawah ni. Okay? So next topic. Alright, next topic. Tadi kita dah tengok tentang multi time frame. Okay? Multiple time frame. Sekejap nak minum air sekejap. Nak tengok time frame mana? Tadi kita buka M15. Okay? Tapi kalau kita tengok setupnya, sekejap lagi kita tunjuklah. Okay? Before class kita end, nanti saya akan explain macam mana dapat entry dekat atas tadi. Okay? Alright. Okay. So Q&A ni korang boleh tanya dulu soalan. Before class kita end, nanti saya akan cuba jawab. Okay? Alright. So ready untuk next topic. Alright. So nextnya adalah berkenaan dengan engulf. Engulf. Okay, nak tengok dekat sini ada tak korang malam ni first time korang dengar kataan engulf ni? Siapa first time? Kali pertama. Okay, kali pertama dengar perkataan engulf. First time. Ramai ya first time. Okay? Okay, bagus. Tak apa. Jangan malu. Sebab first time ni lah bila korang, ni tips dia lah. Okay? Biasanya kalau cawan kita ni kosong, okay, kita isi dengan air, dia mudah serap. Maksudnya kalau fikiran kita kosong, kita belajar benda baru, benda tu mudah serap. Compare tu, kita pernah belajar, maksudnya gelas kita dah terisi. So kita nak isi lagi, dah tak boleh. Okay? So yang mana pernah belajar pun, saya nak korang malam ni korang kosongkan gelas korang, kita belajar balik. Okay, kita refresh balik. Pernah dengar tapi tak faham, tak tahu nak guna. Alright, so jangan risau. First kali korang kena tahu maksud engulf. Okay. Maksud engulf adalah maksud engulf adalah menelan dan
memuntahkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah engulf ni merupakan magnet bagi harga. Dua benda ni je korang dah faham. Nanti saya explain kenapa menelan dan kenapa memuntahkan dan kenapa dia magnet bagi harga. Alright. So, engulf ni kita ada dua je. First kali adalah kita ada kita ada bullish engulf. Saya lukis-lukis sikit supaya korang nampak. Ni adalah bullish engulf. Kenapa bullish engulf? Sebab ni kan candle bullish. So kalau candle yang besar, paling besar, kita akan namakan dia kat depan. Contoh ni adalah bullish engulf lah sebab dia yang paling besar. Okay. So kita tengok. Secara line chart ni, ini candlestick. Kalau line chart kita akan nampak macam ni. Okay. Kita akan nampak macam ni. Sekejap Kita akan nampak. Okay. Naik. Dia turun. Dia naik. Turun balik. And then naik. So kalau korang tak, inilah dia. Sekejap Okay. So sama juga ni dan ni. Okay. Alright, ni line chart ni macam ni. So dekat sini dia ada. Sekejap lagi saya explain kenapa. So korang lukis je dulu. Okay, kalau tak faham pun lukis je dulu. Right, so nombor 2. Sekejap lagi saya explain kita habiskan ni. So nombor 2 adalah bearish. Bearish. Tak nampak garisan putus-putus saja, tak apa. Sekejap lagi saya explain balik. Alright. So bearish engulf pula. Okay. Alright. So kenapa namanya bearish? Sebab candle di depan adalah bearish. Okay, yang besar tu bearish. So dia makan candle sebelah. Okay, so bentuknya macam mana? Bentuknya macam ni. Di line chart lah. Okay. Dan okay. Alright. So kalau korang ingat lah. Okay, kalau korang ingat, ni adalah bentuk apa? Yang lama. Yang lama. Ni adalah bentuk apa? Cuba komen sikit. Yang pernah join 2 kelas yang lepas, ni adalah bentuk apa? Bentuk A, ada seorang betul. Double top lah, double bottom lah kan. Ni adalah bentuk A. Okay. A untuk kita buy. B untuk kita sell. So ni adalah bentuk A lah. So kalau price datang, entry. Okay. So sama juga dengan ni. Ni adalah bentuk V. Okay. Macam mana terjadinya bentuk V? Okay, contoh. Okay. Price break. Inilah bentuk V. Okay. Price naik balik. Then kita entry. So, first kali adalah kita kena tahu apa maksud menelan. Menelan ni adalah refer kepada candle yang di depan. Okay, candle yang di depan. Candle yang di depan. Dia menelan candle yang kiri. Itu maksudnya menelan. So, memuntahkan pula adalah, kita tengok dekat sini. So, first,
first, okay, dia telan. Second ni dia muntah. Okay, kalau nak lagi jelas macam ni contohnya. Ni adalah zon saya buat ni adalah zon bearish engulf. So cara nak entry bearish engulf ataupun bearish engulf lah. First bearish engulf dulu. So ni adalah untuk kita sell. Betul tak? Ada bearish engulf antara confirmation untuk kita sell. So biasanya price dia akan telan dulu. Okay, and then dia akan masuk balik. Okay, ni pullback lah. Baru kita entry. Dan ni adalah muntah. Muntahkan. Dia keluarkan balik price yang masuk. Okay, first ni price masuk. Ini price keluar. Oh, screen stuck Lama, sekejap Sorry. Sekejap. Kita share balik. Sorry guys. Okay, sekejap Alright. So nampak tak screen? Okay, sorry. So contoh, sekali lagi explain Ni adalah bearish engulf. Bearish engulf. So bila bearish engulf, cara nak entry ni adalah price ni dia akan keluar dulu pada zone. Okay, dia akan keluar dulu pada zone and then dia akan pull back balik. So waktu tu kita akan entry di dalam zone. Entry dalam zone. Dan maksud muntah tu apa? Kan kita ada menelan. First dia telan. Ni dia telan. So ini adalah bila price keluar, dia memuntahkan. Okay? So faham Alright. So inilah untuk bearish engulf. So untuk bullish engulf pula. Sekejap Okay. Sama, same konsep. Price dia akan keluar dulu. First adalah menelan. Okay. And then price akan masuk balik. So dekat sini kita akan entry. Entry dalam zone. Lepas tu baru price akan muntahkan. Okay, macam mana nak marking zone? Sekejap lagi kita tengok macam mana. Alright. So ini adalah contoh. Menelan dan memuntahkan. So magnet bagi harga ni maksudnya once price dah break, okay? Once price dah break, contohnya dekat sini. Dia break zone ni. So price akan come back pun dekat sini. Maksudnya dia attract price. Biasanya kalau kita nak marking, kita akan tengok jugalah. Okay. Maksud lepas dah break, kita tunggu candle masuk balik baru entry betul. Okay. So kita tengok contoh sikit dekat sini. Okay, dia terus reject kan. Kita punya zone kan. Alright. So contoh. Sebagai contoh kita tengok engulfing. Okay. Dia price ni dia akan react dekat engulf. Kalau kita tengok kan, dekat mana ada engulf? Ni pun engulf. Nampak tak? Zone yang kita mark support tadi merupakan engulf. Sebab candle dia telan sebelah. Okay? Dia menelan. So kita tengok juga bawah ni. Kalau perasan yang saya mark tu ni dah engulf. Ni apa? Kita tanya sikit. Ni engulf apa? Cuba komen sikit. Bullish engulf. So tempat itulah kita akan mark. Biasanya dia akan attract tempat engulf lah. Tempat engulf tu lah akan jadi support. Tempat engulf tu lah akan jadi resistance. Okay. So kita tengok lagi. Contoh ada tak lagi engulf?
yang dia react. Okey, sekejap Okey, sini pun sini pun engulf. Nampak tak? Sini pun engulf. Ini pun bullish engulf. So boleh mark kat sini. Ni kita explain based on chart. Okay. Alright. So ingat tak tadi kita ada bullish engulf. Ni di M15. So kita ada ni kecil ni kat sini. Bullish engulf. So macam mana nak entry? First kali dia akan telan. Syarat yang pertama dia akan telan. Syarat pertama dia akan telan. Yang kedua dia akan muntahkan. So dia pun naik, masuk balik zone engulf dan dia keluar. So sini boleh mark untuk entry. Okey, faham tak? Engulf ni sesuai time frame berapa? Okey, setiap time frame ada engulf dan lagi besar time frame lagi kuatlah engulf dia. Faham Okey, contoh kita cari dekat H1 pula. Okey. Okey. So dekat sini. Ni pun engulf. Sini Sini adalah bullish engulf. Sini pun bullish engulf juga sebenarnya sebab yang ni. Dua candle menelan satu candle. So kalau kita combine dia akan jadi macam ni lah. Okay, faham tak? So ni pun boleh ambil engulf juga. Tapi saya suka perfect engulf. Perfect engulf tu maksudnya apa? Maksudnya satu pun dah cukup untuk kita mark. Tapi kalau korang nak advance, boleh juga belajar yang ni. Try. Boleh try back test juga. Okay. So, okay, kita ambil lagi. Okay, sebelum tu saya nak tengok Q&A sekejap. Okay, sebelum saya terlupa, saya nak tengok Q&A. Engulf tu kena berapa candle? Engulf tu at least satu pun dah okey. Macam tadi dua pun boleh. Okey, tak ada masalah. Biasa paling maksimum pun kita ambil dua lah. Dua candle menelan satu candle. Engulf ambil body je kan, shadow tak payah ke? Ambil sekali. Okey. Kira sekali shadow. Okey, contoh. Contoh macam ni jap. Okey, contoh ni. Ni dikira engulf. Apa? Bearish engulf, bullish engulf. Okey, sebab kita tengok cara nak tengok engulf ke tak senang saja. First sekali ialah kita tengok. Ni shadow, ni shadow, ni shadow, ni shadow. Shadow atas sekali telan tak? Yang ni, dia telan. Shadow bawah sekali dia telan tak? Yang ni, dia telan. So maksudnya yang ni di tengah-tengah. So ni adalah engulf. Dua candle, telan, satu candle. So boleh mark zone ni. Biasanya engulf ni akan ada di support ataupun resistance lah. Macam sini, dia ada di mana? Dia ada di RBS. So dekat sini kan resistance. Okay. Resistance dah break. Okay. Sideways, resistance. Okay, sekejap saya lukis lah Okay. Sideways, dia break. Sini resistance. Okay, and then dia sini. Dia bentuk support. Biasanya engulf kat sini. Okay, support ataupun mungkin dekat sini boleh juga. Ni support. Kalau kita nak buy lah, kita cari di support.
Alright. So zone engulf ni, zone engulf tadi kita mark. Okay, nak mark macam mana? Boleh nak mark shadow ke shadow. Tak ada masalah. Tapi risk dia besar sikit lah sebab kita mark engulf yang besar. Okay. Tapi tak ada masalah sebab kita nak tengok dulu. Dia react ke tak. Okay. So kita tengok di sebelah. Nampak tak? Price. Price bentuk engulf. Dia keluar and then dia masuk. Terus dia muntah. Okay. Engulf normally tengok time frame mana? Engulf semua time frame boleh tengok, tak ada masalah. Presentation ni pakai apa? Pakai iPad. Okay, saya pakai iPad, saya share screen. Macam mana nak cari valid engulf? Okay, soalan yang menarik. Okay, first kali, okay, sebelum nak cari engulf, korang tak boleh buka chat terus cari engulf. Okay, salah lah. Okay, sebab engulf ni adalah confirmation. First kali kena tak tahu SNR. Okay, di mana SNR? Macam ni. Kita tengok supaya korang nampak ni, korang kena alert. So, macam ni kita tengok. Price naik, turun, naik, turun, naik. Okay. So dekat sini ada satu RBS, resistance, dah jadi support. Okay. So kita nak tahu dekat sini kenapa? Kenapa dia naik? Okay. Kenapa dia naik? So kita tengoklah apa yang ada di sini. Okay, saya buat warna lain lah. Saya buat warna kuning. Apa yang ada dekat sini? So, kita buka H1. Okay. Kita buka M15. Dekat sini ada engulf. Okay. Nampak tak dekat sini? Sini ada engulf. Ada dua sebenarnya kat sini. Paling clear lagi kat sini lah. Yang first ni nampak strong ni kan. Kat sini. Ni adalah bullish and engulf. So sebab tu dia reject. Dia adalah magnet bagi harga. Okay, faham tak? So far korang faham tak? Clear tak penerangan saya pada malam ni? Okay, untuk engulf. Very clear. Faham, clear. Alright, alhamdulillah. Okay, so jap saya tengok lagi. Saya ambil satu lagi soalan untuk engulf ni. SNR tu macam mana nak dapatkan? SNR kita ambil shadow je. Okay. SNR low risk ini untuk low risk kita ambil shadow. Kita nak mark SNR kita ambil shadow, nampak tak? Saya ambil shadow ni. Shadow ini hingga sini. Nampak tak shadow? Kita mark shadow saja. Okay, SNR kita ambil shadow. Alright, so price akan react dekat kita punya engulf. Okay, so jelas, clear dan lukis pun mudah orang nak faham. Okay, alhamdulillah. Right, so saya dah nak pukul 10 dah. Kejap je masa. Kan? Kalau boleh saya nak buat 3 jam. Okay, tapi sebabkan kita ada weekly, okay, kita akan ada setiap minggu kita ada, tak boleh lah. Malam ni kita terus nak habiskan 3 jam kan. So kita akan bawa carry forward. Sebab tu saya kata dekat korang, once dah join, jangan lepaskan peluang untuk join next webinar. Okay, so last topik kita. Ni antara yang menarik dan saya sukalah. Okay. Alright. Last topik kita adalah berkenaan dengan okay, money management. Sebelum kita tengok reason sell, sekejap lagi. Ni last lepas topik ni kita akan tengok reason dapat sell daripada atas. And then saya akan umumkan 5 pemenang. Okay. So korang masih steady ke belum ni?
Masih steady ke tak? Belum pula kan. Masih steady ke tak? Tengok masih steady ke tak? Steady, steady. Okey terbaik. Okey, so stay sampai habis. So harapan saya malam ni tak lain tak bukan nak korang faham, nak korang apply knowledge ni. Okey, first kali adalah berkenaan dengan money management. Ini yang ramai orang fail, gagal. First kali, sebelum kita nak trade, kita mesti tahu risk and reward. Risk and reward. Risk first, reward kemudian. Okay. Risk first, reward kemudian. Okay, contohnya. Okay, contoh. Sebagai contoh, korang ada 100 USD punya account. Okay, ini contoh. Korang ada account 100 USD. So, berapa risk yang korang nak letakkan untuk satu trade? Berapa risk? Ataupun untuk hari itu, berapa korang willing to lose? Cuba komen sikit. Saya nak tengok. 25 USD, 10%, 20 USD, 30 USD. Okay, so risk reward yang cantik adalah hanya 10% sahaja daripada 100 USD. Which mean, maksudnya apa? Korang boleh loss 10 USD. Ini risk and reward yang cantik 10 USD sahaja. Okay, sebagai contoh, kita ambil okay, kita ambil risk and reward 1:2. Maksudnya risk 1, reward 2. Sebagai contoh, kita ambil risk adalah 20 pips, reward 40 pips. Okay. Okay, kita ambil 1:2. Boleh nak ambil 1:3 lagi bagus. Okay. Tapi 1:2 pun dah cun. Okay, tak ada masalah. So contohnya, korang kena tahulah 10 USD berapa lot yang korang nak buka dengan 10 USD. Okay, contoh kat sini. Kalau SL 20 pips, okay, 20 pips. Kalau korang masuk lot 0.05, okay, 0.05, 20 pips. So, katakan kena SL. Berapa korang loss? 10 USD. Kalau korang masuk 0.1. 0.1, 20 pips berapa? Dah lebih kan? Dah lebih. So, dapat ke 10 USD? Tak dapat. Sebab ni adalah 20 USD. So, lot yang sesuai adalah 0.5 ke bawah. Kalau korang nak masuk lah. 0.5 bagi saya pun dah besar. Okay. Contoh kalau korang masuk 0.02. 0.02, kalau korang nak loss 10 USD, berapa? Ni kita tanya soalan matematik. Okay. Siapa power math kan? Korang masuk 0.02, berapa pips untuk korang dapat 10 USD? 50 pips. Okay, pandai. 50 pips SL korang. Kalau korang nak loss 10 USD lah. Tapi takkanlah SL korang nak ambil 50 pips kan? Betul tak? Melainkan kalau korang nak layer dan sebagainya, itu lain lah. Okay. So, saya tetapkan dekat sini, kita ambil 0.05. Saya tunjuk contoh dekat korang. Okay. Contoh kita ambil tadi, again. Saya ulang. 1:2 kita punya risk and reward ratio. Dan satu lagi penting untuk korang gunakan lot size yang sama every setup. Okay. Gunakan lot size yang sama every setup. Contohnya 0.05. Kena guna 0.05 je. Okay. So kenapa macam tu? So kita tengok apa logiknya macam tu. Okay. Contoh kita ambil risk and reward 1:2.
20 pips reward, 20 pips risk, 40 pips reward. So kita tengok. Katakan pada hari yang sama korang follow signal ataupun korang trade 6 setup. Dalam 6 setup tu kita ada 3 loss, 3 win. Maksudnya fair lah. Tapi kalau korang guna lot yang sama, tengok 2, 3, 4, 5, 6. Okay, katakan first setup korang win. Best lah, win kan. Second setup pun win. Seronok kan. Lepas tu korang masuk lagi 0.5. Katakan korang konsisten Ni case ni korang konsisten. Korang loss. And then korang loss lagi. 5 korang win. Okay, saya pakai pen yang lain kot. Baru korang nampak. Okay, first win. Second pun win. Third korang loss. Keempat pun korang loss. Kelima korang win. Keenam korang loss. So dekat sini, okay, kalau korang win, korang dapat berapa? 40 pips. So 40 pips, kalau korang guna lot 0.05, berapa USD korang untung? Okay, ni contoh contoh. Kalau korang nak buat 30 pips SL, 60 pips reward, tak ada masalah. Saya tunjuk contoh saja. 20 USD, okay? 20 USD. So ini pun 20 USD. So loss tadi 20 pip loss dengan lot 0.05 berapa USD? 10 USD, kan? 10 USD. 10 USD. So ini pun 20 USD loss 10 USD. Korang guna lot yang sama. Okay, every setup. So dekat sini korang ada 3 win, 3 loss. Tapi win korang dekat sini, okay. Win korang 246, 60 USD. Korang loss 30 USD. So totalnya berapa? Profit 30 USD. Macam tu. Alright. So ini pentingnya kenapa korang kena guna setiap setup risk and reward yang sama dan lot size yang sama. Okay? Faham ke? Faham tak? Boleh faham So kalau korang ada 1000 USD 10% boleh loss 100 USD. Sama juga pengiraannya. Okay, macam atas ni lah. Korang buat lah. Ni saya tunjuk je. 20 pips, 40 pips. Boleh jadi juga. Risk and reward. 30 pips. Risk. 60 pips. TP. Ataupun reward. Okay, tak ada masalah. Asalkan 1 nisbah 2. Ataupun korang nak buat 1 nisbah 3. Okay, kalau 1 nisbah 3. 30 pips. 90 pips lah. Itulah. SL 30 pips. TP 90 pips. So kalau korang ikut ni, walaupun pada hari yang sama korang loss 3 kali, win pun 3 kali, nampak macam kosong kan, tak dapat apa. Tapi sebenarnya korang still untung. Okay, faham ke? So kita nak tengok dekat chat. Kalau korang faham, okay jap. Saya nak tengok Q&A. Okay. Sorry yang saya kadang selalu terlupa. Nak tengok Q&A. Pips tu dikira secara kasar ke? Berapa? Ni untuk first 1 kali entry saja. Macam mana nak kira pips? Okay. Senang je kira pips. Tengok ingat 10 pips sama dengan 100 point. Macam mana nak darab? Okay. Mungkin ada yang tak tahu tadi. Katakan 0.05, okay, darab 20 pips. 20 pips merupakan berapa? 200 point. So kalau korang nak darab, korang janganlah darab dengan pips. Okay, korang darab dengan point. Darab 200, jadi kat sini apa? 10. Ini jawapannya. Itu yang kita dapat 10 USD tadi. Faham
Kalau 30 pips 300 point. So macam mana nak kira? Okey, macam mana kita nak tengok? Okey. Sekejap Okey. Macam mana kita nak kira pips? Senang je, korang tak payah pening-pening pun. Okey, kita guna trend line. Okey. Nampak tak? Contoh tarik dari sini ke sini. Korang nampak tak number tengah sebelah kiri atas sekali yang tengah bergerak tu? Okey, 1417. Okey, kita tengok. 1420. Okey. Dekat sini tengah ni merupakan point. So 1420 point sama dengan 142 pips. Lebih kurang macam itulah. Okey. Kalau sini 500, so dia adalah 50 pips. Alright, so saya harap korang clear. Alright. Okay. So kita nak tengok setup goal. Okay, macam mana boleh dapat entry sell. Okay. First kali okay, clear Alright. So, okay. So kita tengok macam mana dapat entry sell. Entry sell sampai U6 tadi tu. Kan? Macam mana kita dapat kat atas. First kali adalah kita buka daily. Okay, apa-apa pun kita buka daily dulu. Kita buka father time frame. Then kita buka line chart. Dekat sini ada V kan? Nampak tak? V. Okay, yang kita pernah belajar sebelum ni. V. Ataupun kita katakan sebagai SBR. Okay, support become resistant. Okay, ataupun dekat sini di area SBR. Ini support, so become resistant. So resistant dia dah terbentuk di, kalau kita tengok di H1, dia dah touch dah dekat sini sebenarnya. Dia buat first resistant dia dekat sini. Okay. So macam mana kita nak tahu tu resistant? Bila dia dah masuk and then dia reject. Okay. Bila dia masuk and then dia reject lebih 15 pip. Ni tengok dia reject berapa? Ni dah 40 pips. So maksudnya ni valid lah, resistance yang valid. Kalau kurang pada 15 pip, contohnya dia naik, dia turun sikit, kurang 15 pip, tu bukan resistance yang valid lah. Okay, resistance yang valid dia kena reject lebih 15 pip. So apa yang kita buat? Okay. Okay. Apa yang kita buat adalah dekat sini entry kat sini kan. Macam mana kita dapat entry? First kali adalah reasonnya. Reason yang pertama tadi daily breakout. Breakout SBR. Okay. Yang kedua, kita tengok pattern apa dekat sini. Okay. Ni pattern apa? Cuba komen sikit. Pattern apa kat situ? Pattern double top. Okay. Double top. Dan double top ni juga kita tengok dekat sini. Okay. Sekejap Tengok dekat sini. Okay. Double top ni juga, saya zoom dia dah break kita punya support. Okay. Mana support? Naik, satu support. Naik lagi, dua support. Kemudian dia buat double top. Kemudian dia break. Ini adalah S1. Ini adalah S2. So, easy. Kalau price nak naik, dia sampai support, dia terus naik. Ataupun dia sampai support, dia terus naik. Tapi apa yang price buat? Dia break.
dia break. Support yang kedua break, yang pertama pun dia break. So, kita mark dia punya resistance, tunggu price sampai, and then kita sell. Okay. So, tengok kat sini. Resistance dia. Right? Price masuk resistance. Price masuk. Okay, and then kita sell. So, dekat sini saja dia dah junam tadi berapa pips? Dia dah junam hampir 140 pips. Okay. Faham tak? Nampak tak? Screen lekat. Lekat ke? Nampak kan? Faham kenapa kita dapat setup sell dekat situ? Ulang. Okay. Ulang Kita ulang balik. First kali ialah, okay, tengok betul-betul First kali macam mana kita dapat setup ni? Kita buka daily. Daily time frame, kita buka line chart. Bila kita buka line chart, kita dapati ada satu support yang sudah di break. Ingat tak kita pernah belajar before ni? V untuk kita sell kan? Dia akan jadi bentuk macam ni. Macam ni. Ingat tak bentuk ni? Ni adalah bentuk untuk kita sell. So, same concept. Bila support dah break, okay, kita mark lah. Kita mark zone kuning ni, kita mark. Then kita buka balik line candlestick. Buka H1. Okay. Senang kita tengok daily lah, daily. Semalam, candle daily dia close dekat area sini. Maksudnya, waktu dia close ni, kalau kita nak tengok, dia dah reject dah sebenarnya. Sekejap Ni dia dah bagi shadow. Shadow dekat sini. Okay. H1. Okay, shadownya panjang macam ni lah tadi. Kat sini kan. Sekejap 40 pips. Okay. Tengok Tengok betul-betul Daily tadi. Senang kat sini lah. Daily ni. Kita nak tengok shadow ni. Sampai dia close ni. Berapa pips. Kat sini. Nampak tak? Kat sini dia turun kat sini 40 pips. Kalau kita ambil di sini 20 pips, tapi dia dah turun sampai 40 pips. Okay, easy je. Kita buka lower time frame. Okay, dekat sini dia pun muncul double top. Double top. Okay, first dia buat support, dia buat double top. Tapi double top ni, okay, kita tengok dia ada support. S1 dan S2. Kalau price nak naik, bila sampai S2 dia akan terus naik. Should be macam tu lah. Adapun dia turun S1 dia terus naik. Tapi apa yang price buat? Dia break terus. Maksudnya S2 dia break, S1 pun dia break. So kita mark R atas ni untuk kita sell. Okay, so kita mark lah. Dapatlah sell dekat atas ni. Okay. So kalau korang tengok kan, dekat sini dia bagi shadow kan. Bagi shadow. Macam mana kita nak tahu dia nak naik ke dia nak turun? So tengoklah dia close kat mana. Contoh kalau korang tak yakin kan. Kalau dia close luar pada resistance, maksudnya dia tak break lagi. Right? Dia tak break lagi kita punya resistance. Okay. Okay, kalau macam ni SL dia kat mana? Okay. Kalau macam ni SL dia kita ambil atas sikit. Okay, sebab kalau kita ambil atas, patutnya SL atas lagi. Kalau kita ambil atas lagi, banyak sangat. Contoh kita ambil, tengok kalau H1, kalau kita tengok H1 kan. Mungkin kalau kita nak ambil 30 pips. Contoh, 30 pips. Sebab apa? Kalau kita ambil SL atas ni, dia akan risk yang besar lah. Nampak tak? Maksudnya apa? Contoh saya buka
Time chart. Okay. Kita ikut risk and reward. Okay, contoh. Kita letak SL kat sini. Okay, kalau dia break SL kita, dia akan naik sampai sini. V ni. So kalau kita tak letak SL, dia possible kita floating lagi banyak lah. Okay, SL kecil ni untuk kita cut loss dulu. Dia naik atas, kita boleh entry balik. So ni zone yang kedua. Boleh entry juga. Okay. Faham Cari SL yang terdekat betul. SL yang terdekat. Nearest lah. Kalau kita set up H1, SL pun ataupun TP pun di H1 juga. Okay. Faham So saya nak tengok Q&A sekejap. Before kita dah 10.17. 10.30 kita habis malam ni. Macam mana kita nak letak TP dan kalau dah run profit kita perlu tunggu sampai TP atau saya dah explain dah. Okay, Nur Asia, saya dah explain. Yang mana TP kita adalah nearest support. Macam mana nak tahu nak hold ke nak apa? Nak hold ke nak cut, nak take profit, kita tengoklah. Sama ada reject ke tak. Macam ni. Dia reject kita punya support kan. Okay, bawah lagi. Okay, tak payahlah hold. Okay, dia reject. Contoh. Okay. Alright. Okay, hopefully korang clear Okay, so saya ada 2 announcement malam ni. Okay, 2 announcement. Okay, ada lagi tak soalan? Tengok last soalan Setup daily masih valid tak? Macam mana kita nak tahu valid ke tak? Selagi dia tak break. Kalau dia break, maksudnya tak valid lah. Macam ni kan? Still valid lah. Selagi price tak break ke atas. Sini, zone ni masih valid selagi price tak break ke atas. Okay. So kalau kita tengok dekat sini, possible dia boleh turun sampai sini. Tapi dia tak akan turun terus lah. Sebab ni daily. Mungkin dia akan bersiar-siar low kan. Dia akan naik, dia akan turun, naik, turun. Okay. Dan sebelum dia nak turun sampai situ, make sure dia kena break beberapa support yang kita tandakan tadi. Okay. Di time frame mana nak entry paling bagus? Di baby time frame. Okay, M15 dan ke bawah. Alright. Macam mana kalau market dah jalan setengah? Kalau dah jalan setengah, kita cari entry lain lah. Okay. Okay. So saya harap korang clear. So nak tanya sekali lagi, clear tak? Dapat something tak malam ni? Dapat something tak? Clear dapat. Okay. So hopefully korang belajar something lah. Okay. Alright. So last sebelum kelas kita tamat. Okay. First kali saya nak announce yang mana siapa yang nak tukar leverage, maksudnya nak upgrade leverage. Okay. Hanya untuk account bawah 200 USD sahaja. Okay. Yang mana extra leverage ni untuk extra margin lah untuk layer. Okay. Alright, so okay. Saya nak announce nama pemenang bertuah. Okay. Right, jap. So kita ada 5 orang. 5 pemenang.
Okay. First sekali adalah nama hebat. Skalpa Waknat. Nama dia. Nama dua adalah Ajat Farhan. Nombor 3 Hasrul Un. Nombor 4 Wira Johari. Nombor 5 adalah Nana. Okay, pemenang ni nanti boleh PM Tok Mat dekat Telegram. Korang screenshot korang punya FB tu. Okay. So macam mana nak menang? Korang kena bacalah dekat channel kan untuk komen-komen yang bertuah. Okay. Alright, so last soalan saya nak baca dekat sini. Nak tengok. Okay. Untuk rakaman sebelum ni ada. Okay. Ada rakaman before ni dekat private education. Malam ni punya recording pun akan ada juga. Okay, jangan risau Alright, okay. So saya rasa kita end lah kita punya kelas pada malam ni. So harapan saya satu je, yang mana saya harap korang faham dan korang apply. Alright, so next week korang jangan lupa join lagi sebab next week kita akan belajar topik yang baru. So kalau boleh saya nak buat every class ada topik yang baru dan supaya korang makin faham. Okay, sebab saya tahu ramai yang trader-trader yang baru nak belajar kan, tapi tak tahu nak belajar dekat mana. Sambil-sambil kita dapat signal, kita follow signal, kita faham apa yang kita buat. Okay, so saya harap korang share feedback kelas pada malam ni dekat Tok Mat, okay? Admin Tok Mat. Jangan lupa share apa yang korang belajar pada malam ni. Kalau feedback korang bagus, feedback korang banyak, lagilah saya semangat nak mengajar. So kalau feedback pun hamba, nak buat kelas pun tak semangat lah. Okay, so itu saja. Gurau je. Thank you education yang best. Okay, amin. Okay, alright. So saya halalkan ilmu pada malam ni. Jangan lupa study balik. Okay, kita dah belajar. Jangan lupa kita study balik. Jangan lupa kita tengok chat balik. Kita back test balik apa yang kita belajar. Sebab kalau kita hanya belajar tulis dekat buku, kita dah tak buka dah, tak ada makna lah. Okay, so thank you semua sanggup stay sampai habis. Kita jumpa next week. Dan jangan lupa kita tutup kita punya kelas kita dengan tasbih Kafarah Surah Al-As. Okay semua, thank you. Jangan lupa feedback. Bagi feedback dekat admin Tok Mat pasal kelas malam ni. Apa yang korang belajar dan best tak? So nak tanya last, best tak kelas malam ni? Okay, macam mana? Best tak? Best. Okay, so yang kata best tu kita jumpa next week Jangan lupa join. Alright, okay, thank you semua. Okay, assalamualaikum. Bye-bye.